أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Diberikan bersih surau ahli jawatankuasa, tuan-tuan, puan-puan, anak yang dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana diberikan sekali lagi peluang kepada kita untuk solat berjemaah bersama-sama maghrib insya-Allah, dan selepas tu kita sama-sama duduk dalam satu majlis ilmu yang kita harapkan insya-Allah ya Allah Taala memberikan rahmah dan petunjuk dan hidayah kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan dan Allah SWT, kita sambung pengajian kita daripada kitab Maqasid Asy-Syariah. Okey, macam biasa walaupun dah bertahun dah kita baca Maqasid Syariah ni, tapi kita tetap terus mengulangi supaya dia termasuk terpasak dalam pemikiran kita insya-Allah, supaya kita betul-betul faham apa itu Maqasid Asy-Syariah. Okey, apa dia Maqasid Syariah tuan-tuan? Maqasid Syariah adalah apa dia? Apa yang tuan-tuan faham Maqasid Syariah? Tujuan-tujuan. Okey, cantik. Tujuan-tujuan syariah. Ataupun maksud, tujuan, matlamat, objektif, hikmah. Itu di antara perkara-perkara ataupun perkataan yang kita boleh guna pakai dalam memberikan maksud kepada Maqasid Asy-Syariah. Jadi secara umumnya Maqasid Syariah ni adalah pengajian ataupun kajian tentang ataupun perbincangan tentang hikmah ataupun tujuan kenapa satu-satu hukum itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam biasa kita tahu hukum solat wajib, tapi kenapa dia wajib? Itu yang kita nak kaji. Puasa wajib tak? Puasa semua orang tahu, puasa wajib. Tapi kenapa dia wajib? Jadi itu perbincangan Maqasid Syariah. Sama juga kita tahu zina itu haram. Okey, hukumnya haram, tapi kenapa dia haram? Minum arak haram tak? Haram, semua orang tahu. Tapi kenapa dia haram? Itu yang dikaji oleh dalam pengajian Maqasid Asy-Syariah. Baik, Maqasid Asy-Syariah terbagi kepada 3 bahagian. Boleh tengok teks boleh tengok teks, boleh tengok nota, tak ada masalah. Okey, terbagi pada 3 bahagian. Yang pertama dipanggil apa dia? Daruriyat. Okey, cantik. Daruriyat. Daruriyat ni apa benda? Daruriyat ni benda yang sangat penting yang perlu dijaga. Okey, maknanya kalau tak jaga 5 perkara asas ni, diterbagi pada 5. Kalau tak jaga benda asas ni, maknanya kita tidak boleh hidup dalam keadaan yang aman damai lah. Akan berlakunya banyak pembunuhan, penipuan, kecurian, rompak dan sebagainya. Okey. Jadi Maqasid Syariah Daruriyat diterbagi kepada 5. Yang pertamanya menjaga agama, itu asas dia. Menjaga agama maksudnya kita beramal dengan agama, kita mentaati perintah-perintah Allah. Kemudian agama itu dijaga supaya tidak ada orang yang murtad. Kalau murtad kenakan hukum membunuh. Contoh itu menjaga agama. Yang keduanya menjaga nyawa. Sebab agama, nyawa lah yang paling penting. Arti nyawa ni kita buatlah benda-benda yang boleh memberikan boleh menyebabkan kita panjang umur secara umumnya, ataupun tidak ada benda yang boleh memudaratkan nyawa kita atau boleh membawa kepada kematian. Ataupun kalau orang membunuh, maka ada hukum yang bunuh untuk jaga nyawa. Kemudian kita ada menjaga akal. Maka diharamkan arak, diharamkan dadah dan sebagainya supaya akal manusia itu terjaga. Supaya manusia ni boleh bertindak mengikut kewarasan akal mereka. Okey, lepas akal apa dia? Kita ada maruah. Okey, maruah zina diharamkan. Okey, kemudian mereka yang berzina boleh dikenakan hukuman rejam sampai mati kalau dah kahwin contohnya. Okey, dan seterusnya kita ada menjaga harta. Yang last sekali mencuri, merompak, semua dijadikan satu jenayah yang boleh dikenakan dalam hukum syarak. Baik. Kemudian kita ada lepas tu Maqasid Hajiat. Hajiat ni lebih kepada keringanan ataupun dipanggil takhfif, keringanan ataupun disebut juga sebagai rukhsah, kelonggaran. Kita wajib puasa, tapi bulan Ramadan kalau kita musafir boleh buka tak? Boleh buka.
tak wajib berpuasa. Contoh kan, orang yang sakit wajib puasa, asalnya wajib, tapi oleh kerana dia sakit maka boleh dia berbuka dan dia boleh ganti pada waktu lain. Itu maqasid hajiat. Okey, yang ketiganya maqasid tahsiniyat. Okey, dah lama-lama tu hafal insya-Allah tahsiniyat. Jadi kalau kita cakap dengan orang tu, kalau kita sebut dengan betul tu, wah, nampak macam berilmu lah kan. Insya-Allah. Tahsiniyat ni artinya benda-benda yang menyempurnakan keimanan ataupun syakhsiah seseorang. Kalau kita dah, yang lain tu dah jaga semua dah. Nyawa jaga, agama jaga, akal jaga, segala-galanya, harta pun dah jaga. Tapi yang kemudian perkara-perkara yang keringanan juga kita boleh amalkan. Okey. Kemudian kalau akhlak tak bagus, selalu mengumpat orang, kalau mengeji orang ataupun tak nutup aurat sebagainya, maka dia tidak sempurnalah agama tersebut. Maka itu dipanggil tahsiniyat. Okey. Itu adalah perkara yang tiga maqasid syariah. Baik, kemudian kita dah bincang tentang kaedah nak capai maqasid syariah tu macam mana. Okey, kita dah bincang banyak yang berkaitan dengan semuanya, yang berkaitan dengan dengan agama je, dengan akalnya, dengan nyawanya dan sebagainya. So hari ini kita nak sentuh satu lagi perkara yang berkaitan dengan harta. Dengan harta, kita tahu harta adalah satu perkara yang penting, perkara yang penting, dan syariah mengiktiraf harta ni. Pengiktirafan harta ni bermaksud bahawa manusia berhak untuk memiliki harta sebanyak mana dia nak, tetapi dengan syarat mestilah diambil dengan cara yang halal dari sudut hukum syarak. Halalan tayyibah. Halal maksudnya dia berniaga dengan cara yang betul. Okey, berniaga tidak ada penipuan. Dia mengambil hak dia, tidak ada penyalahgunaan kuasa, tidak ada terlibat dengan rasuah, okey, dan sebagainya. Maka halal lah harta tersebut. Okey. Dan perkara yang diharamkan di antaranya bagi menjaga harta ini, supaya harta itu adalah harta yang diradai oleh Allah Taala, harta yang halal, adalah Allah SWT mengharamkan riba. Okey, riba diharamkan adalah tujuan untuk menjaga harta. Okey, dijaga harta tu ada dari sudut perundangan. Maknanya ada undang-undang yang jaga harta tu, kalau orang curi, ada rompak, maka dikenakan hukuman. Tapi ada sudut lain yang menjaga harta tu, maksudnya Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu perkara, antaranya mengambil riba. Okey. Baik. Ada orang kata tuan-tuan, riba khususnya yang melibatkan bank. Okey, kalau kita tengok dekat bank hari ni, kalau kita pergi katalah nak berniaga, kita pinjam 100,000, dia bank konvensional lah. Kemudian bank kata tengok kita punya track record, pembayaran sebenarnya okey, transaksi kita pun dah banyak buat, kita good paymaster lah, maknanya bagus, bayaran okey. Bank meyakini bahawa kita mampu untuk bayar. Bank ni tuan-tuan kena ingat, dia bukan badan kebajikan. Bank bukan badan kebajikan. Maknanya kalau kita pergi merayu-rayu buat muka sedih, tapi kita track record kita tak ada, rekod pembayaran kita masalah, ada sekris, ada sitos dia, memang confirm dia tak bagi buat lah muka kesian macam mana pun, dia tak akan bagi pinjaman. Sebab bank ni adalah entiti yang berlandaskan keuntungan, berniaga. Apa pun bank Islam ke, bank tak Islam ke, sama je matlamat mereka adalah untuk dapat untung. Untuk dapat untung. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat bank-bank konvensional, kalau bank Islam tidak ada isu. Walaupun bank Islam kadang-kala kalau dilihat kepada jumlah keseluruhan yang dikutip oleh bank Islam daripada satu-satu peminjam, kadang-kala bahkan banyak dalam banyak hal lebih tinggi daripada perbankan konvensional. Sebab konvensional dia fluctuate, ada masa tinggi, ada masa rendah. OPR dia naik, dia tinggilah bayar dia. Okey, contohnya. Tapi dalam perbankan Islam, okey, kadang-kala dilihat okey lebih zalim. Akut-engkut lah, lebih zalim sebab apa? Bagi pengguna memang dia nampak zalim. Kita pinjam duit, contohnya kita beli rumah 500,000. Okey, keuntungan yang diambil oleh bank berapa persen setahun? Katalah 4%. 4% setahun kali 500,000, artinya bank ambil untung 20,000 setahun. Banyak tuan-tuan? 20,000 setahun. Kalau 4%,
20,000 setahun. Kalau kita pinjam 10 tahun, kita kena bayar bank keuntungan dia 200,000. Banyak kan? Kalau 20 tahun, 400,000 keuntungan yang bank ambil dalam masa 20 tahun. Campur harga sebenar rumah 500,000 campur 400,000, jadi 900,000 yang kena bayar kepada bank. Ini tuan-tuan kalau ada duit banyak, bukalah bank. Untung bank ni. Bank untung tuan-tuan. Baik, cuma perbezaannya kalau dia melibatkan bank konvensional, maka dipanggil riba. Okey, macam mana riba tu berlaku tuan-tuan? Riba berlaku apabila kita pergi ke bank tengok kita punya payslip sebagainya. Okey, rekod kita situasi kris, tak ada masalah, semua okey. Maka bank akan bagi pinjaman. Okey, kita pergi kat bank, okey saya nak beli rumah, harga dia 500,000. Okey, dia tengok 10 sekali, okey, kita luluskan. Tapi you kena bayar 4% setahun. Kita pun setuju, okey, setuju. So basically dia akan bagi duit, ya, dan sama ada duit tu dia bagi kat kita ataupun duit tu dia beli, dia buat pembayaran kepada pemilik rumah bila kita nak beli, ataupun pada developer. Artinya daripada 500,000 tu dia charge 4% setahun. Itu cara konvensional. Maka itu adalah riba. Okey, orang kata kita berniaga mesti nak untung, betul? Nak untung, bank mesti nak untung. Dan apa keuntungan yang kita dapat? Keuntungannya kita dapat beli rumah. Dengan contoh modalnya sekitar 10% daripada rumah 500,000, kita kena bayar 50,000. So kita ada 50,000 tapi kita boleh beli rumah dengan harga 500,000. Manfaat tak? Manfaat. So apa masalah dia? Bank dapat untung lah sebab dia bagi duit dan dia ada risiko kat situ. Kan? Jadi mana mudarat dia? Ada orang berhujah. Jadi apa masalah riba ni? Dalam perbankan lah. Sebab kedua-dua pihak dapat manfaat. Ini hujah sebahagian daripada mereka yang mengambil riba dan juga memakan riba. Jadi di sini para ulama memberikan jawapan. Kalau itulah dia punya hujahnya, apa jawapan dia? Okey, jawapannya yang pertama disebutkan oleh para ulama, riba ini diharamkan disebabkan oleh 4 perkara. 4 dia punya maqasidnya. Okey, antara maqasid pengharaman riba adalah yang pertamanya, riba ini dia melibatkan pengambilan harta min ghairi iwad, tanpa ada sebarang imbuhan. Okey, ini di antara sebabnya. Dia ambil benda duit orang tanpa ada sebarang imbuhan. Contoh sepatutnya dari sudut hukum syarak, kalau orang tu pinjam 500,000, dia kena bayar 500,000. Itu hukum yang sebenar asalnya. Okey. Jadi kalau kita ambil lebih daripada 500,000, artinya duit yang lebih itu artinya dia ambil tanpa ada sebarang imbuhan. Sampai ada mana tak ada something in return. Dia bagi duit tapi tak dapat apa-apa, kosong. Jadi itu dilarang dalam Islam. Baik. Dari sudut keuntungan itu lain cerita. Itu keuntungan dia ada kaedah lain. Tapi kalau kita ambil duit 500,000, memang asalnya memang kena bayar 500,000. Itu hukum syarak. Okey. Tapi kalau nak berniaga, nak dapatkan keuntungan, ada cara dia. Okey, caranya macam mana? Caranya seperti mana yang dibuat oleh perbankan Islam. Okey, perbankan Islam kalau kita pergi dekat bank nak pinjam 500,000, bank tak bagi duit dekat kita. Bank kata okey tak apa, okey tuan cari rumah yang mana yang berkenan, okey maklumkan kepada kami, bagikan detail dia, okey kami uruskan. So uruskan macam mana? Kami akan belikan dulu rumah. Okey, rumah beli 500,000 cash, kata bank beli bayar dengan developer 500,000, dia bayarnya cash 500,000, kemudian bank ambil keuntungan dia dalam kaedah jual beli. Tadi dia charge terus di atas jumlah 500,000, itu jadi riba. Tapi kalau bank beli dulu 500,000, kemudian bank kata okey kita nak untung macam juga dalam konvensional, kita ambil 4% setahun. Artinya dalam 20 tahun tuan kena bayar kepada kami 900,000. Sebulan berapa? Dibagikan berapa sebulan bayar. Itulah bayaran yang dia kena bayar. So nampak macam sama tapi sebenarnya tidak. Yang pertama konvensional, okey dia charge atas duit, maka tak boleh. Kalau duit pinjam 500,000 memang kena bayar 500,000. Tapi bank Islam menggunakan kaedah jual beli. Bank beli dan jual kepada kita dengan harga yang lebih mahal, kerana dia dalam konsep murabahah, dia boleh kita ambil untung berdasarkan kepada jumlah-jumlah yang tertentu. Okey, baik. Jadi dalam Islam dia tak boleh ambil satu benda
tanpa ada sesuatu yang diperolehi oleh orang yang membayar lebih tu. Okey, contohlah kita kata kalau bank tu yang agak besar jumlah dia. Katalah kita perlukan duit, katalah anak nak masuk sekolah. Duit tak ada, nak bayar yuran dan sebagainya kan. So kita jumpa kawan kita, "Mat, kau ada tak duit? Pinjam sekejap dalam 1,000 je tu." Boleh, tapi oleh mat ni dia berniaga. Duit berniaga tu dia buat pusingan, dia buat modal pusingan kan. Jadi boleh, cuma duit 1,000 ni biasa aku buat berniaga. Kalau kau ambil 1,000 ni tak berniaga lah aku bulan ni. Boleh tak? Biasanya aku untung dalam 20% daripada 1,000 ni. Maknanya adalah ekstra setiap bulan aku berniaga dapat 200. Contohlah, contoh. Boleh tak kau bayar 200 ekstra daripada 1,000? Sebab aku berniaga dia rugi ni. Kalau aku bagi dekat engkau 1,000 ni, rugi lah berniaga aku. Tak ada berniaga lah aku kan. Mak kata okey boleh. Dia pun bayar 1,200. Maka 200 itu adalah suatu yang diminta supaya dia bayar, dan 200 tidak ada apa-apa yang didapat. Okey, tidak ada apa-apa yang didapati oleh yang membayar tadi. So dia pinjam 100,000, dia kena bayar 1,000. Itu kaedah dia. Lebihan itu maknanya dia menerima sesuatu tanpa ada imbalan. Okey, maka itu diharamkan dalam Islam. Okey. Baik. Kenapa? Kerana harta manusia ini adalah berkait dengan dia punya hajat dia. Dia ada hajat dia. Maknanya kita bagi, kenapa kita bagi duit? Kenapa orang sanggup keluarkan duit? Kerana dia nak suatu benda yang dihajati. Tapi kalau dia bagi duit, kawan tak dapat apa-apa, maka dia menjadi suatu benda yang bercanggah lah dengan naluri manusia. Sebab manusia dia tak akan keluarkan duit kecuali ada sesuatu yang dia nak dapat. Sama ada dunia ataupun akhirat lah. Dan kita pergi surau tak adalah kita harapkan ada imbuhan dunia kan. Tapi maknanya kita nak imbuhan akhirat. Okey, tak ada masalah. Tapi dalam dunia, dalam hubungan sesama manusia, bila kita bagi duit, kita sewa rumah, kita nak rumah yang boleh diduduki. Contoh, kita beli rumah, kita nak rumah tu dapat. Kita beli kereta, kita nak kereta tu dapat. Tapi kalau kita bagi duit tapi tak dapat apa-apa, itu satu kezaliman. Itu tak dibenarkan dalam Islam. Itu di antara hikmahnya. Kenapa riba ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa hurmatu malil insan ka hurmati damihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya harta dia tuan-tuan, kedudukan dia sama dengan nyawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada kehormatan tersendiri. Dia ada dia punya kedudukan tersendiri. Harta kedudukan, walaupun kita tengok nyawa tu lebih penting, tapi harta ni sama kedudukannya diiktiraf dalam Islam. Maknanya dia perlu dilindungi. Bahkan ada satu hadis Nabi menyebutkan bahawa barang siapa yang mati kerana mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Mati syahid. Orang datang rumah nak ropak, kita pertahankan diri kita. Orang bunuh kita sebab mempertahankan harta, kita mati syahid. Tapi tak samalah mati syahid yang berperang tu. Tapi maknanya dia syahid yang kecil tapi masuk mati syahid kerana mempertahankan harta. Mana harta ni kedudukan dia tinggi tuan-tuan. Jadi sebab itulah bila orang menipu kita, bila orang scam kita, bila orang memang sakit hati tuan-tuan. Sebab pertamanya harta ni payah nak dapat. Dia kedudukan yang sangat tinggi. Bayangkan kalau orang kena scam 1,000, 2,000, itulah gaji dia, itulah duit simpanan dia, macam mana dia nak dapat balik duit tu? Jadi itu sebab itulah dalam Islam, maknanya harta ni mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Walaupun kita nampak pada zahirnya alah harta ni dunia je, tapi tak. Islam mengiktiraf hak. Kalau tidak, kenapa Allah SWT meletakkan hukuman yang begitu berat bagi orang mencuri? Curi cukup rubuh dinar, lebih kurang 200, 300 je, boleh potong tangan, punyalah. Mana berat hukuman tu tuan. Kan kalau ikut harta ni dunia kan. Tapi kenapa Allah Ta'ala meletakkan hukuman yang begitu berat bagi orang mencuri? Kerana nak cari harta ni payah. Harta ni satu benda yang bernilai di sisi manusia. Walaupun dia berbentuk dunia, tapi dia satu yang sangat diperlukan oleh manusia. Sebab tu ada hukuman yang jelas. Dan masuk daruriyat tu, benda yang penting. 5 perkara yang penting dalam Islam yang dijaga, harta. Jadi sebab itulah bila riba ini diharamkan, kerana Allah SWT tak nak ada manusia yang ambil harta orang lain tanpa dengan cara yang zalim. Maksudnya itu kezaliman lah. Mengambil harta orang lain tanpa ada sesuatu yang didapat daripada duit yang dikeluarkan itu, maka itu satu kezaliman sebenarnya. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang keduanya,
Allah SWT tidak mahu, ya, maknanya manusia ini, maknanya dia hanya bergantung kepada maknanya duit yang dia ada dan dia beranak dalam tanpa dia perlu buat apa-apa. Maksudnya gini, maksudnya bila orang yang kaya, tuan-tuan, orang kaya, katalah dalam satu kampung dia orang kaya, dia tak payah buat kerja apa. Kerja dia orang datang duit, okey dia charge 100, okey 120 bayar, 1000, 1200 bayar, 10,000, 12,000 bayar. Tak boleh, dalam Islam dia tak boleh macam tu, tuan-tuan. Dia mesti ada kerja. Dia tak boleh maksudnya duduk saja kemudian tiba-tiba orang buat pinjaman kemudian dia charge dengan double, maka ataupun dengan jumlah percentage yang tertentu lebih daripada apa yang dia pinjam, maka itu dia menggalakkan orang jadi malas dan tak mahu bekerja. Itu dari satu sudut lah, dari satu sudut. Maksudnya dia nak supaya apa, duit itu berkembang. Duit itu sepatutnya tidak hanya sekadar duduk simpan, ada datang orang pinjam bagi, kemudian dapat keuntungan daripada situ, okey, tanpa ada buat kerja apa benda. Dia tidak boleh dalam hukum syarak. Dia duit yang ada ni sepatutnya dikembangkan dalam perniagaan. Duit dia berniaga, so ada risiko kat sana. Dia buat mudharabah ke musyarakah ke apa benda ke, dia buat macam-macam projek dan sebagainya. So dia ada usaha, ada kerja, ada risiko yang dihadapi, baru dia dapat keuntungan. Di situlah cara yang sebenar untuk mendapatkan keuntungan. Bukan hanya duduk dan bagi duit dan maknanya dapat keuntungan daripada situ saja. Itu tidak dibenarkan dalam hukum syarak. Baik. Kemudian yang ketiganya, antara juga sebab kenapa riba itu diharamkan ialah apabila riba itu dibenarkan, kalau riba itu tidak diharamkan, maka terputuslah hubungan ataupun peluang umat Islam khususnya untuk melakukan perkara ma'ruf di kalangan umat Islam. Macam mana, tuan-tuan? Okey, kalau semua orang daripada yang sekecil-kecilnya jumlah ataupun sebesar jumlah semuanya nak buat tambahan, nak dapat cari keuntungan, maka tertutuplah pintu untuk buat kebajikan. Macam mana kebajikan? Biasanya, tuan-tuan, okey, bagi orang-orang yang pernah ada pengalaman lah pinjam duit orang, pinjam duit kawan ni, tuan-tuan, walaupun dia namanya pinjam, tapi sebenarnya dia sangat-sangat membantu. Contohlah, kereta kita rosak, perlu duit 5,000 nak baiki kereta. Contoh senang nak dapat 5,000 nak pinjam, payah, tuan-tuan. Payah nak bagi. Walaupun kawan kita ada duit, dia payah nak bagi. 5,000 ni bukan banyak, bukan sikit. Dan kadang-kadang kita terpaksa mencari ramai orang, 200-300 kat sini, 200-300 sini. Kita bila orang bagi pinjam, Masya Allah, terima kasih. Bukan bagi free ni, bayar ni. Tapi bagi tu pun sebenarnya dia sangat memberi kesan yang sangat hebat dalam jiwa kita. Kerana Masya Allah, Alhamdulillah, kita pun rasa syukur pada Allah, ya Allah, Alhamdulillah selesai. Dan akhirnya bolehlah bagi kereta. Sebab kereta tu dah bawa kereta kerja. Tak ada kereta tu payah kita nak pergi kerja. Sebab orang kan bagi pinjam pun kita rasa sangat bersyukur pada Allah SWT. Jadi maksudnya di situ adalah kebajikan. Di situ adalah kebajikan kerana memberi peluang kepada kita untuk membantu secara pinjam dan tidak membebankan. Orang pinjam 100, okey cukup bulan dia bayar 100. Pinjam 1,000, cukup bulan kata dia nak bayar 1,000, dia bayar, dapat balik. So dia dapat pahala tak? Dapat ganjaran pahala. Dan itu menguatkan hubungan kasih sayang di antara sesama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja. Tak habis lagi sebenarnya sebab dah isyarat dah sampai. So kita berhenti dulu. InsyaAllah kita sambung InsyaAllah di minggu hadapan. Bismillah. Baik, tuan-tuan, Allah SWT, kita ke kitab yang kedua. Macam biasa, malam ni kita baca kitab ni, Al-Wajiz fi Fiqh Al-Munakahat. Okey, apa cerita hari ni? Kita dah cerita pasal banyak benda, tuan-tuan. Rukun zawaj, rukun pernikahannya. Kita dah cerita pasal syarat walinya, hak-hak suami isterinya, dan kita dah cerita tentang mahar. Kalau kita cerita juga minggu lepas, kita dah cerita tentang mut'ah. Baik, hari ni kita cerita tentang bab yang ini 18XX lah, tuan-tuan. Tapi ini bab fiqh. 18XX. Jadi kena kanak-kanak yang belum cukup umur, dia semua cukup umur. Okey, boleh ceritalah. Bab fiqh ni dia ada bab 18 SN ya, tuan-tuan. Bab fiqh dia ada. Baik.
Hari ini kita cerita sedikit tentang al-uyub allati yatarattab 'alaiha faskhun nikah. Ini cerita pasal apa tuan-tuan? Ini cerita pasal pemfasahan nikah ataupun pembubaran perkahwinan. Pembubaran perkahwinan. Baik, so apa yang nak kita cerita ini ialah al-uyub. Uyub ni penyakit, ya, ataupun masalah-masalah yang berkait dengan kesihatan khususnya. Okey, baik bagi lelaki ataupun perempuan. Yang mana kalau ada keaiban ini, ada masalah penyakit ini ataupun ada isu ini, maka ya pernikahan itu boleh difasahkan, boleh dibubarkan. Okey, pembubaran perkahwinan tuan-tuan tidak berlaku antara suami isteri, maksudnya suami tidak ada kuasa. Okey, saya fasahkan nikah. Dia pun habis, tak. Fasah ni tuan-tuan, dia kena pergi mahkamah. Okey, mahkamah yang akan menentukan boleh tak dibubarkan perkahwinan ini ataupun tidak. Dia bukan cerai, bukan talak. Kalau talak tu suami kat rumah pun dia boleh buat, walaupun dia bercanggah dengan undang-undang semasa lah. Ya, undang-undang dia kena lafazkan talak itu di mahkamah. Maknanya menceraikan isteri ataupun melafazkan talak di luar mahkamah adalah satu kesalahan dari sudut undang-undang, ya. Jadi boleh didenda tuan-tuan. Jadi sebab tu sekarang ni pun kalau sekiranya suami dia menceraikan, mentalakkan isteri dekat rumah, dekat mahkamah dia kena ulang balik, mengesahkan lagi lafaz talak tersebut, ya. Dia tidak diterima, walaupun pada hakikat dari sudut hukum syarak dah sah dah, ya. Dah sah dah, suami dia talak bila-bila masa pun tidak ada masalah. Tapi dia sudut maqasid lah. Dari sudut maqasidnya, dia nak supaya bila berlaku suatu kes perceraian, maka nak kena ditulis dan dicatatkan. Sebab apa? Dia ada kesan dia. Okey, kalau seorang suami menceraikan isteri dia, tiba-tiba tak ada catatan, tak tahu pun, tiba-tiba meninggal dunia. Contohnya dah lepas iddah, dah habis iddah, maka isteri itu dah tak layak dapat harta pusaka. Okey, dah tak layak dapat harta pusaka. Tapi oleh kerana dia cerai, dia tak tahu, maka isteri itu mungkin boleh, kalau yang tak faham lah, dia boleh tuntut harta pusaka, sedangkan dia sebenarnya tak layak lah. Ini kesan dia bila tak dicatatkan. Sebab tu dia kena buat laporan, kena buat laporan, artinya kena disahkan di mahkamah bahawa dia bercerai, tempoh perceraian sekian-sekian. Okey, jadi bila dah suami dia mati, dia tengok okey dia dah cerai ni, dah lebih dapat iddah dah ni, so dia ni dah tak layak dapat harta pusaka sebagai contoh. Nah, itu isu dia. Okey, jadi perlu tahu, perlu disahkan. Baik. Sekarang ni kita bila bab fasah, okey, bab fasah dia kena pergi ke mahkamah. Dia tak boleh maknanya buat sendirilah, dia tak boleh buat sendiri. Baik. Jadi fasah ini terdapat dua keadaan. Okey, ada dua keadaan, sama ada bagi lelaki dan juga bagi perempuan. Baik, yang pertamanya uyub tamna minad dukhul. Okey, maknanya satu keaiban atau satu penyakit yang mana mencegah berlakunya persetubuhan. Okey, mana ada penyakit sama ada daripada lelaki atau perempuan, dia tak boleh lakukan persetubuhan, maka kalau itu berlaku, maka boleh di mana-mana pihak yang terlibat boleh membawa kes ini ke mahkamah. Okey, apa benda yang menyebabkan tidak boleh berlaku persetubuhan? Antaranya bagi lelaki, okey, bagi lelaki dia ada disebutkan sebagai aljub. Aljub ni maknanya anggota lelaki itu terputus langsung, tak ada, ya, memang tak ada, sah, tak boleh buat apa-apa lah, ya, dah confirm tak ada. Okey, itu satu keadaan. Mungkin tak kisahlah bila berlaku, ya, mungkin dia aksiden ke sebagainya, terputus anggota dia, maka tak boleh melakukan persetubuhan. Maka bila isteri kahwin dengan dia, contohlah dia tak boleh tahu, ya, kahwin tengok-tengok tak ada, macam mana nak buat lah? Maka isteri itu boleh minta fasah, tidak ada masalah. Jangan takut pula nanti bergegar aras pula minta cerai. Tak, ini bukan masalah cerai, ini masalah fasah, pembubaran perkahwinan. So dia kena bawa kes ini ke mahkamah, dan mahkamah akan merujuklah bahagian kesihatan sebagai doktor kesihatan untuk mengesahkan bahawa dia memang putus, memang tak ada. Okey, itu satu. Yang keduanya ada, anggota ada, tapi asyik tidur je, ya, tak bangun-bangun contohnya. Itu dinamakan, dia panggil mati pucuk, tuan-tuan. Ini pun kalau isteri dapati, contohnya dia kahwin, kemudian tiba-tiba
asyik tidur je kan. Isteri komplain kepada kadi, kadi boleh ambil keputusan, ambil apa nama ni, tindakan untuk memisahkan mereka. Okey. Baik, itu bagi lelaki. Ada perempuan pula, ada dua keadaan. Yang pertama sebut al-qarn, kemudian yang keduanya al-radq. Al-qarnu ni dia kata insda' mahal jima' ladal mar'ah bi'idham, mana dia perempuan, lelaki okey, tapi yang perempuan tu tidak dapat disetubui kerana ada macam ketubuhan di dalam faraj dia. Ada tulang, ada jenis perempuan, mungkinlah Allah Allah kita tahu macam mana, tapi ada tulang yang menyekat daripada berlakunya persetubuhan. Tiba-tiba tak boleh. Tak boleh nak sempurna contohnya. Ya, contohnya lah. Maka kalau itu berlaku, maka lelaki tersebut boleh bawa kes ini ke mahkamah dan fasahkan pernikahan. Itu sama ada tulang yang menghalang ataupun ada satu lagi disebutkan sebagai apa nama ni, radq. Radq ni maknanya dia tak boleh melakukan musabah kerana dia ada tersekat dengan daging, tertutup. Dia punya entry yang tertutup, tak boleh nak penetration, tak boleh berlaku. Okey, maka di situ boleh juga si suami bawa kes ini ke mahkamah. Boleh difasahkan. Bukan cerai, boleh difasahkan melalui kaedah apa nama ni, melalui keputusan mahkamah lah. Okey. Baik, itu yang pertama. Okey. Bahagian yang kedua, ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak menghalang berlakunya persetubuhan. Persetubuhan boleh berlaku, tidak ada halangan, lelaki pun okey, yang perempuan pun tidak ada halangan. Tetapi penyakit itu penyakit yang orang kata mungkin menjijikkan. Ya, adakah penyakit menjijikkan? Penyakit yang orang kata geli, maksudnya dia tengok dia macam dia tak boleh nak dekat. Maksudnya sebab ada penyakit-penyakit ni. Contoh penyakit apa dia disebutkan di sini ialah contohnya kusta, penyakit kusta, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok penyakit kusta ni, dia memang teruklah kulit dia, kemudian jari dia kadang-kadang sampai terputus kan. Maknanya itu penyakit yang kata bukanlah kita kata nak merendahkan orang ada penyakit, tetapi ini fiqh cerita, ya. Ini fiqh cerita orang yang penyakit yang mana kalau orang melihat orang perempuan tengok orang lelaki macam tu, dia tak ada selera, hilang selera dia. Ataupun lelaki tengok perempuan yang ada penyakit kusta, dia tidak ada selera untuk bersetubuh, sedangkan dia boleh melakukan musabah, tidak menghalang. Maka ini juga boleh, ya, boleh juga difasahkan, ya. Ataupun penyakit kusta, ada juga penyakit sopak, sopak pun sama. Ataupun gila, gila, ya, gila pun sama, tuan-tuan. Dia penyakit, ya, tetapi dia tidak menghalang untuk melakukan persetubuhan, tapi dia anggap penyakit lah, ya. Tiba-tiba masuk masuk dalam bilik, ketawa seorang-seorang kan. Ya, so isteri pun takut kan, macam apa hal suami aku tiba-tiba ketawa seorang-seorang kan. Dia pun risau kan, takut kena belasah apa benda kan. So dia boleh bawa kes dia ke mahkamah dan boleh dia minta supaya dibubarkan perkahwinan. Akhirnya dia dua perkara. Baik. Kemudian apa buktinya? Ada bukti, tuan-tuan. Ada buktinya. Contohnya disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi SAW pernah mengahwini seorang wanita daripada Bani Ghaffar. Okey, jadi Nabi berkahwin dengan seorang wanita di Bani Ghaffar. Kemudian jadi wanita tersebut dibawa kepada Nabi SAW. Bila dah masuk bilik dan sebagainya, buka pakaian, tiba-tiba Nabi nampak ada penyakit sopak di apa nama ni, di sebelah bahagian pinggang perempuan tersebut, di bahagian pinggang. Okey, jadi apa yang maka Nabi SAW kata, okey, kamu pakai pakaian kamu balik dan baliklah kamu kepada keluarga kamu. Kenapa? Dan lastum alayya, kamu telah membohongi aku. Maknanya sebab apa? Sebab memanglah zaman dulu, zaman Nabi SAW, ya, orang-orang tua ni, mak ayah ni sangat excited lah, sangat teruja untuk mengahwinkan anak-anak mereka dengan Nabi SAW. Sebab itu satu kemuliaan, bila kahwin dengan Nabi ni satu kemuliaan. Sehingga kan ada sebahagian mereka yang tak bagi tahu apa masalah yang ada pada anak dia. Ni ada penyakit pun tak bagi tahu kat Nabi. So bila dihantar kepada Nabi dah kahwin, buka-buka pakaian, tengok ada macam sopak lah, penyakit sopak di sebelah
sebelah pinggang dia, maka Nabi kata kamu pakai pakaian, kamu baliklah ke rumah keluarga kamu. Kenapa? Dan lastum alayya, maknanya kamu tak menceritakan keaiban yang ada pada diri kamu. Maka maknanya berlakunya fasah, maknanya itu fasah lah. Okey? Jadi tak boleh kan? Jadi sebab itulah kalau contohnya kita nak kahwin dan sebagainya, walaupun benda ni benda yang agak sensitif, takkan kita nak tanya kan? Ada lelaki datang kat rumah kita, ya, nak meminang anak kita tanya ada korak tak? Contohnya ada sopak tak? Ada gila ke tak? Tak adalah, tak boleh lah tanya benda tu tuan-tuan. Tapi maksudnya sepatutnya siapa-siapa yang nak kahwin, dia kena declare lah. Dia kena ambil risiko untuk declare supaya apa? Supaya tidak akan ada risiko untuk fasakh nanti. Kalau tidak, dia kena fasakh. Fasakh ni banyak melibatkan banyak benda lah, kan. Okey. Jadi sebab itulah bila kahwin kena beritahu apa kekurangan dia, apa ada masalah dia, ada penyakit tak? Dia tanya secara umum lah. Atau ada tak penyakit apa? Ya, penyakit tertentu Jadi sebab itulah okey. Okey, sebab itulah kita kena berhati-hati tuan-tuan bila nak kahwin, kena bagi tahu secara jelas apa masalah yang kita ada. Masalah kesihatan kena bagi tahu. Contohnya ada darah tinggi ke jantung apa, boleh bagi tahu. Sebab apa, bila dah kahwin nanti dia akan timbul masalah. Hari tu tak bagi tahu ada penyakit tu, penyakit ni. Bila kahwin akhir jaga dia. Kahwin tak sebab apa-apa pun. Malam pertama dah masuk di hospital. Kan, contohnya isteri jaga suami kat hospital ataupun suami jaga isteri kat hospital. Orang kahwin nak bola madu apa, kan, nak honeymoon tak ada sahabat honeymoon dekat hospital tuan-tuan. Tak baguslah Jadi jelaskan apa masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau maknanya kita punya pasangan itu sanggup menerima kita, maka tak apalah, tidak ada masalah lah. Tapi kalau tidak, kenalah kita bagi tahulah, kena bagi tahu. Baik. Kemudian seterusnya, jadi huraian dia kasih tadi kita dah jelaskan sikit sebanyak apa yang boleh menjadikan apa sebab untuk difasahkan perkahwinan. Baik, kemudian dijelaskan sini al-firqah bisababil uyub. Okey, pembubaran perkahwinan disebabkan keaiban ataupun disebabkan penyakit-penyakit tertentu. Maka disebutkan di sini bahawa kalau sekiranya penyakit itu terdapat pada wanita yang menghalang daripada berlakunya persetubuhan, maka itu juga menjadi sebab yang membolehkan suami untuk memfasahkan perkahwinan mereka. Okey, saya sebut secara ringkas sebab kita dah sebutkan tadi secara ni. Kemudian lelaki, begitu ya, bagi lelaki yang ada masalah, contohnya macam yang tadi kita sebutkan mati pujuk dan sebagainya, maka isteri boleh bawa kes ni ke mahkamah. Okey. Kemudian kalau tidak kira sama ada keaiban itu berlaku selepas ataupun sebelum berlakunya akad nikah. Kalau memang penyakit dah lama, dia nikah tiba-tiba ada keaiban tersebut, maka boleh dia tak fasakh, ataupun dia berlaku selepas kahwin. Masa kahwin tu okey, tapi lepas tu dia ada masalah, juga boleh bawa kes ini ke mahkamah. Cuma disebutkan di sini ada pengecualian dalam kes mati pucuk. Kalau sekiranya perkahwinan telah pun berlaku dan lelaki itu telah pun pernah mensetubui isteri dia dengan betul, maknanya tidak ada masalah. Okey, maka di sini ada khilaf ulama. Ada ulama kata tak boleh nak fasakh dah sebab sudah berlaku maknanya persetubuhan itu. Jadi itulah sebahagian daripada apa yang boleh kita bincang pada malam ini tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan ada sikit sebanyak manfaatlah. Jadi sekadar itu untuk malam ni tuan-tuan, mudah-mudahan ada kebaikan insya-Allah. Yang baik kepada Allah SWT, yang lemah yang kurang terima kasih, minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.